Baik, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. So, untuk pertama kalinya saya hanya akan memberi gambaran gambaran umum tentang topik-topik yang kamu akan belajar di dalam tingkatan 3, sejarah tingkatan 3. So, boleh rujuk buku teks kamu, dan yang belum dapat buku teks ataupun ada masalah tiada buku teks kamu boleh rujuk link buku teks digital yang saya berikan pada kamu, dan kamu boleh dapat macam ni lah. Macam mana saya buka sekarang ni digunakan Flip. Baik. So, dalam bab 3 semua ada 8 bab. Bab yang pertama sekali, kamu akan belajar tentang bab 1 kedatangan kuasa barat. Kedatangan kuasa barat. So, dalam bab kedatangan kuasa barat ni, baik, yang pertama sekali ialah kamu akan belajar tentang 1.1 kestabilan dan juga kemakmuran negara kita. Kestabilan dan juga kemakmuran negara kita, maksudnya sebelum kita nak tahu sebab-sebab mengapa Barat berlumba-lumba nak dapatkan negara kita, kita nak tengok dulu. Inilah perkara utama yang menyebabkan mereka berlumba-lumba nak datang negara kita. Okey, so 1.2 baru kita masuk kepada faktor-faktor sebab-sebab kedatangan Barat ke negara kita. Dan yang ketiga, kita akan tengok persaingan kuasa Barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Yang mana pada ketika itu abad ke-16, 17, 18, 19 ada sebab-sebab. Kuasa-kuasa Barat ni Jerman, Perancis dan sebagainya, mereka berlumba-lumba nak dapatkan tanah jajahan, dan ada juga yang menggunakan slogan untuk menarik perhatian orang tempatan untuk dapatkan tanah jajahan. Okey, seterusnya 1.4 kita akan tengok perbezaan strategi. Strategi maksudnya cara-cara yang digunakan oleh Barat untuk menguasai negara kita. Okey, yang seterusnya bab 2. Bab 2 kita akan belajar tentang pentadbiran negeri-negeri selat. Tadi bab 1 belum lagi dia dapat negara kita. Bila dia dah dapat negara kita, dia takbir dia takbir cara dia. Yang mana pentadbiran negara kita ini dah dipecah-pecahkan, walaupun duduk dalam satu tanah Melayu tetapi dipecahkan bentuk pentadbiran. So, bentuk pentadbiran yang pertama ialah pentadbiran negeri-negeri selat, iaitu SPM lah. SS untuk Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Singapura dulunya adalah di bawah tanah Melayu. Okey, baik. So, dalam bab 2, dalam 2.1, kita akan tengok bagaimana perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Bagaimana mereka meluaskan kuasa mereka di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Kemudian kita akan sentuh tentang Perjanjian London 1824 dan kesan Perjanjian London itu terhadap alam Melayu. Yang 2.3, kita nak tengok bagaimana bila dia dapat saja negeri Pulau Pinang, dia dapat saja Singapura dan dia dapat saja Melaka, dia bentuk negeri-negeri ini menjadi negeri selat. Gabungkan ketiga-tiga ini menjadi negeri-negeri selat. Dan 2.4 kita akan tengok bagaimana cara mereka mentadbir, kaedah pentadbiran Barat terhadap tiga-tiga negeri ini. Okay. So, itu bab 2. Okay, dalam bab 3 pula, dalam bab 3, kita akan tengok pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan saya ada kata tadi, bila dia dapat negara kita, dia bentuk pentadbiran dia dengan 3 bentuk pentadbiran. Yang tadi kita kata bentuk yang pertama, negeri-negeri selat. Yang kedua, negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So, kata kunci dia bila kita sebut sahaja negeri-negeri Melayu bersekutu adalah negeri-negeri yang kaya dengan biji timah dan juga emas. Okey. So, dalam 3.2 kita kena tengok perluasan kuasa. Maksudnya bagaimana dia meluaskan kuasa dia. Bagaimana dia dapatkan negeri-negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Dalam 3.3, bagaimana dia membentuk, digabungkan keempat-empat negeri ini menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu. Kita akan tengok juga ciri-ciri negeri-negeri Melayu bersekutu ni. Dan dalam 3.4, kita akan tengok bagaimana dia mentadbir negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay. Baik, yang seterusnya di dalam bab 4 pula. Bab 4 kita akan belajar tentang pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu kaedah pentadbiran yang ketiga lah. Yang dia agihkan kan.
Okey, yang ketiga adalah dia bentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu negeri apa? Negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Kebanyakannya adalah negeri-negeri Melayu Utara. Okey, dan juga Johor lah. Okey, yang seterusnya dalam 4.2 kita tengok bagaimana British meluaskan kuasanya di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dan dalam 4.3 kita akan tengok asing ya. Dia asingkan negeri Johor ni sebab Johor ni dia special sikit. Nanti kita akan tengoklah. Okey, dan bagaimana dia luaskan kuasa British di Johor. Sebab masa tu dia tak boleh kontrol Johor sebab kebijaksanaan pemerintah. Tapi ada cara dia, akhirnya dia dapat masuk campur secara sedikit demi sedikit dalam pentadbiran negeri Johor. Dan dalam 4.4 kita akan tengok bagaimana dia mentadbir negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, itu bab 4. Kemudian dalam bab 5, bab 5 kita akan belajar tentang pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Tadi kita sebut tentang tanah Melayu ni, semenanjung. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Seperti mana kita tahu di Sarawak siapa yang menjajah dia? James Brooke. Okey, dan Sabah pula adalah SBUB, Syarikat Borneo Utara Berhad. Okey, so di dalam bab 5, dalam 5.1 kita akan belajar tentang latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Maksudnya sebelum James Brooke menjajah, sebelum James Brooke dapat Sarawak ni, kita nak tengok dulu bagaimana bentuk pentadbiran tradisional di Sarawak dan Sabah. Mereka dah ada satu sistem pentadbiran yang baik ya. Okey, kemudian dalam 5.2 kita akan belajar tentang peluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Maksudnya bagaimana orang kata Raja Brooke ni meluaskan kuasa dia di Sarawak. Okey, yang seterusnya dalam 5.3 kita akan tengok bagaimana peluasan kuasa yang dilakukan oleh SBUB di Sabah, dan dalam 5.4 kita akan tengok bagaimana mereka mentadbir kaedah pentadbiran dinasti Brooke dan kaedah pentadbiran SBUB di Sabah. Okey, seterusnya di dalam bab 6. Okey, dalam bab 6 kita akan belajar tentang kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. So daripada bab 2 kita tengok bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 bagaimana kuasa barat ini mendapatkan negeri-negeri di tanah Melayu ni dan juga Sabah dan juga Sarawak. Dan dalam bab 6 ni kita nak tengok kesan daripada pentadbiran tu. Kesan daripada pentadbiran British di tanah Melayu dan kesan pentadbiran James Brooke serta SBUB di Sabah dan juga Sarawak. Okay, so ada pro and cons, ada baik, ada buruk. Kita nak tengok yang pertama 6.1, wujudnya pengenalan ekonomi moden. So nanti kita akan tengoklah ciri-ciri ekonomi moden, apa yang dimaksudkan dengan ekonomi moden. Sebelum tu dah ada, orang kata ekonomi tu dah ada, kita pun dah berdagang dan sebagainya walaupun tanpa kedatangan barat. Tapi bila dia datang, dia memperkenalkan satu sistem ekonomi yang kita panggil ekonomi moden. Okey, so dalam 6.2 kita akan belajar tentang bagaimana dia mentadbir ataupun kontrol ekonomi di tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. 6.3, kesan ekonomi tadi akibat pentadbiran barat di negara kita. Ada kesan baik, ada kesan buruknya, terutama kepada masyarakat penduduk tempatan lah. Dan 6.4, kesan sosial akibat perkembangan ekonomi negara kita. Contoh kesan sosial seperti wujudnya infrastruktur, kemudahan-kemudahan seperti jalan raya, kereta api dan sebagainya. Antara sebab utamanya adalah untuk pengangkutan pengangkutan bahan-bahan mentah dan sebagainya. Wujud perbandaran, wujud sekolah-sekolah, wujud masyarakat majmuk dan sebagainya. Itu adalah kesan-kesan sosial. So nanti kita akan tengok detail waktu kita belajar bab 6 nanti. Okay, so dalam bab 7 pula kita akan belajar tentang penentangan masyarakat tempatan. So kita nak tengok hero-hero di tanah Melayu, di Sabah dan Sarawak yang berani menentang pentadbiran barat. Walaupun boleh dikatakan dari segi peralatan senjata dan sebagainya tidak sehebat barat, tapi mereka berani menentang, memperjuangkan hak-hak orang tempatan. So dalam 7.1 kita nak tengok matlamat dan juga bentuk-bentuk penentangan masyarakat tempatan. Matlamat maksudnya apa sebab utama mereka menentang? Antaranya disebabkan oleh
pengenalan sistem cukai yang membebankan, pembesar-pembesar tempatan hilang kuasa dan sebagainya. Kemudian kita nak tengok bentuk-bentuk penentangan. Ada yang menentang secara bersenjata, ada yang menggunakan undang-undang, ada juga yang menentang secara uh, macam mana kita kata macam fight berlawan macam mana pun dia berusaha untuk menentang British ataupun orang barat ni. Okay, seterusnya dalam 7.2 kita akan belajar tentang sistem pentadbiran barat yang memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Yang mana bila barat mentadbir, dia memperkenalkan sistem pentadbiran dia banyak kesan buruk kepada pemerintah-pemerintah tempatan dan juga kehidupan masyarakat tempatan. Hidup sengsara, kuasa-kuasa pembesar tempatan hilang kuasa, itu yang menyebabkan mereka marah sangat tu. Baik, dalam 7.3 kita akan belajar tentang penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. So kita akan tengok seorang-seorang tokoh. Kita akan tengok Mat Saleh, bagaimana bentuk penentangan dia, bagaimana cara dia menentang dan kesan kepada diri dia. Rentap, Mat Sator, dan banyak lagi lah kita akan tengok tokoh-tokoh ni. Okey, dan 7.4 kita akan tengok kesan penentangan masyarakat tempatan. Sebenarnya dia lebih kurang sama saja 7.3, 7.4. Dia ulang benda yang sama tapi ada benda-benda baru yang disentuh bagi setiap subtopik tersebut. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak tengok adalah bab yang terakhir adalah bab 8. Okey, bab 8 tentang kebijaksanaan raja dan pembesar Melayu menangani cabaran barat. Okey, so bila barat datang mentadbir dengan cara dia, memerintah dengan cara dia, macam tadi lah kita kata ia menimbulkan rasa tak puas hati, rasa marah lah, rasa marah orang tempatan, rasa marah pembesar-pembesar tempatan, terutamanya raja-raja dan sebagainya, sebab kuasa mereka telah diambil. Pembesar tempatan dah hilang kuasa. Sedangkan mereka yang membangunkan tempat itu dulu. Tapi bila barat datang, habis. Apa pun tak ada dekat pembesar-pembesar tempatan tak ada kuasa. So dalam 8.1 kita nak tengok reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor. Maksudnya kita nak tengok bagaimana raja-raja Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, apa respon mereka, apa tindakan mereka terhadap British yang ambil alih pentadbiran negeri-negeri mereka. Dalam 8.2 kita nak tengok tindakan Raja Melayu menangani cabaran barat. So apakah tadi kita tengok reaksi, respon dia marah ke, fight, dilawan cara mulut ke macam mana kan? Okey, 8.2 ni kita nak tengok tindakan apa yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu untuk mengatasi cabaran barat, maksudnya untuk mengatasi apa yang barat buat tu. Okey, yang seterusnya 8.3 kita nak tengok usaha-usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Tadi kita tengok Raja Melayu, sekarang kita nak tengok usaha-usaha pembesar Melayu. Apa orang kata macam pembantu-pembantu pada raja ni lah, pembesar-pembesar, menteri-menteri besar dalam memodernkan negeri walaupun tanpa campur tangan barat, tapi sebenarnya pembesar-pembesar Melayu dah banyak dengan cara sendiri, dengan kaedah sendiri, dengan strategi sendiri dapat memodernkan negeri. Dan yang terakhir sekali dalam bab 8 adalah 8.4 iaitu keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Ya. So saya dah terangkan secara ringkas daripada bab 1 sehingga bab 8 untuk tujuannya adalah untuk kamu dapat gambaran apa yang kamu akan belajar di dalam silibus sejarah tingkatan 3. Dan tujuan saya juga adalah untuk kamu lebih bersedialah untuk memahami sejarah dengan baik. Okay? So itu saja daripada saya. So selamat belajarlah, selamat belajar sejarah, belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita tak ada perasaan minat terhadap sesuatu benda tu memang susah. So kita kena timbulkan satu minat untuk belajar sejarah. Dan kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, kita tengok ada contoh, kita tengok okay, kita ada contoh, kita ada
apa kita panggil QR code kan, yang kamu boleh scan. Sebenarnya bila kamu scan tu, contoh sini. Ni. Ha, setiap buku teks sekarang ni dah ada QR code ni. Kamu boleh